الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وأنفية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. توسلت إليك يا رسول الله في جميع الأمور، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tersambung kitab Hidayatus Subyan, muka surat 22, baris yang ke-14 daripada atas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fi daraini amin. Dan setengah daripadanya sembahyang sunat 2 hari raya fitrah dan adha. Tentang kita sedang membicarakan tentang solat sunat, solat sunat. Dan setengah daripada solat sunat yang muakkad, solat sunat yang muakkad, iaitu solat sunat 2 hari raya, iaitu hari raya fitrah dan hari raya adha. Dalam mazhab kita Syafi'iyah, solat yang difardukan oleh Allah Ta'ala hanya 5 sahaja, iaitu solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Dan ini menolak dakwaan setengah-setengah pihak ada lagi solat yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Setengah fahaman mendakwa bahawasanya solat witir itu wajib. Setengah mendakwa solat 2 hari raya itu wajib, atas alasan Nabi tak pernah tinggal. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, khususnya mazhab kita Syafi'i, solat sunat Idul Adha ini dan juga Idul Fitri termasuk dalam solat sunat muakkadah. Solat sunat muakkad ini solat sunat yang Nabi buat, dan ini tuan guru saya terjemahkan. Muakkad ini iaitu solat sunat yang dibuat bersungguh-sungguh, dibuat secara bersungguh-sungguh. Maknanya solat sunat yang muakkadah ni Nabi tak pernah tinggal. Itu makna solat sunat muakkadah. Solat sunat yang kedua, solat sunat ghairu muakkad. Solat sunat yang Nabi ada masa Nabi tinggal, itu solat sunat ghairu muakkad. Setengah orang terjemah muakkad, solat sunat dituntut. Ghairu muakkad, solat sunat tidak dituntut. Apabila bunyi tidak dituntut, kita pun tak berapa selera nak buat, sebab tidak dituntut. Tuan-tuan guru dia terjemah bukan dituntut ataupun tidak dituntut. Muakkad iaitu sunat-sunat yang Nabi melazimi buat dia. Nabi tak pernah tinggal. Seperti solat sunat witir, itu Nabi tak pernah tinggal. Solat sunat 2 hari raya, itu Nabi tak pernah tinggal. Maka ulama kategorikan itu solat sunat muakkad.
Dan solat sunat yang ada masa Nabi buat dan ada masa Nabi tak buat, itu solat sunat ghairu muakkad. Baik. Maka solat sunat hari raya ini, fitrah ataupun adha, dalam mazhab kita Syafi'iyah, solat sunat dua, bukan wajib pun. Tak wajib. Solat sunat muakkad, Nabi tak pernah tinggal, itu maknanya. Baik. Inilah lafaz niat keduanya. Inilah lafaz niat keduanya, iaitu solat raya Idul Adha dan juga fitrah. Usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak menyebut di sini tuan-tuan dan puan-puan, setiap ibadah perlu kepada niat. Setiap ibadah perlu pada niat. Dan niat itu kalau dalam bab solat muqtarinah bi fi'li, disertai dengan buat. Mana perbuatan yang pertama dalam solat, takbiratul ihram, maka niat mesti disertai di situ. Niat mesti disertai pada takbiratul ihram. Yang kita sebut di sini usalli, itu sunat sahaja. Yang wajibnya lintasan hati yang mengiringi takbiratul ihram, maka itu dipanggil niat. Artinya sahaja aku sembahyang sunat raya fitrah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli sunnatan Idul Adha, ini lafaz niat sunat hari raya Adha. Usalli sunnata Idul Adha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat raya kurban 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan masuk waktunya. Bila masuk waktu sunat hari raya ni? Masuk waktunya daripada naik matahari. Naik matahari dah masuk dah. Naik matahari, maknanya habis waktu subuh tu. Itu dah boleh dah solat sunat. Kalau sekarang waktu syuruk 7.24. Waktu syuruk tu waktu keluar matahari. Waktu syuruk, waktu keluar matahari dah boleh buat solat raya. Kenapa boleh ke solat selepas subuh? Boleh. Ini dia panggil solat sunat sebab yang terdahulu. Berlaku sebab dahulu. Dia lepas subuh ni waktu dia waktu tahrim, tak boleh solat sunat, kecuali solat-solat sunat yang mempunyai sebab yang terdahulu. Sehinggalah naik matahari segala, iaitu masuk waktu duha. Masuk waktu duha ni maknanya daripada waktu subuh sampai ke waktu duha lebih kurang 1 jam setengah. Itu lebih kurang 1 jam setengah daripada masuk waktu subuh kepada 1 jam setengah, 1 jam tengah, 1 jam 45 minit masuk waktu duha, iaitu naik matahari segala. Itu duha. Maknanya sebelum daripada masuk waktu duha, di situ lepas daripada solat subuh, itu waktu tahrim lah. Tak boleh nak solat sunat, kecuali solat-solat sunat yang mempunyai sebab. Maknanya solat sunat yang bersebab, dan sebab itu berlaku dahulu sebelum daripada solat. Contoh solat tahiyatul masjid, berlaku sebab dahulu, baru disunatkan solat tahiyatul masjid. Apa sebabnya? Sebab kita naik masjid. Kalau tak naik masjid, tidak ada tahiyatul masjid. Sembahyang Jumaat kat parking, boleh tahiyatul masjid? Tak boleh, sebab itu bukan masjid. Sebab tu kalau kita naik selepas waktu subuh, kita turun balik rumah kita, lepas tu datang balik untuk nak naik masjid, nak iktikaf ke pukul 7, boleh tahiyatul masjid, tak ada masalah. Sebab dia panggil solat sunat yang bersebab, dan sebabnya terdahulu, berlaku sebab dulu. Ini sama. Hari raya tu bila berlaku? Maghrib tadi lagi. Apabila nampak 1 Syawal malam tu 1 Syawal, kita solatnya pagi esok, boleh, tak ada masalah. Maknanya matahari naik je, maka masuklah waktu solat Idul Adha ataupun Idul Fitri.
hingga gelincir matahari, sehingga sampai waktu zuhur lah. Itu masa dia luas. Tetapi sunat ditakhirkan. Walaupun sebegitu, dah boleh solat selepas naik matahari, tetapi dia kata sunat ditakhirkan akan dia akan solat 2 hari raya hingga naik matahari segala. Orang dulu dia kira galah. Orang kita upah, cuba ukur waktu matahari naik segala, tak kerti. Sebab tu mujur ada orang pandai buat ni, panggil orang falakiyah. Orang falakiyah mujur ni, pahala dia dapat ni setiap waktu, dapat kat dia besar pahala. Sebab tu orang ada ilmu ni tuan-tuan, Nabi sebut naumun alim afdal min ibadatil juhal. Tidur orang alim tu lebih bagus, lebih baik, lebih afdal daripada ibadat orang jahil. Dia dekat rumah dia tidur, dapat pahala, share masuk orang. Itu hebatnya orang alim ni. Sebab tu nak suruh jadi alim semua, nak alim kena belajar. Duduk rumah saja-saja dia tak ada ilmu. Kalau Tuhan nak bagi alim ustaz, laduni, jangan bercakap laduni. Kalau kita ni jenis makan 3 kali sehari, 4 kali sehari, jangan idamkan ilmu laduni. Ilmu laduni ni untuk orang-orang yang khusus sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Makannya macam Nabi, makan Nabi makan macam mana? Idza yatawadda, kata Sayyidatina Aisyah, apabila Nabi dia makan pagi, walam yatawasya, dia tak makan petang. Idza yatawasya, apabila dia makan petang, walam yatawadda, dia tak makan pagi. Kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, faham di situ Nabi makan sekali sehari. Sekali sehari. Nisbah bilangan kuantiti sekali sehari. Nisbah suapan, ini dibincang oleh ulama, berapa suap Nabi makan. Maknanya kalau kita tahu, tengok jauh lah kita dengan Nabi ni. Orang yang maknanya ambil sifat Nabi letak kat dia, nisbah kepribadian, orang ni dapat laduni ya. Kita tak dapat. Baik. Hingga matahari naik segala, itu paling afdal lah. Maknanya masuk waktu duha, masuk waktu duha itu paling afdal. Yang tempat kita buat 8.30 tu cantik lah tu. 8.30 biasa kalau hari raya Idul Adha, 8.30 hari raya Fitri pukul 9, itu waktu afdal. Matahari naik segala, atau lebih sedikit pun tak apa. Dan sekurang-kurang solat 2 hari raya, sembahyang akan dia, disembahyang akan keduanya, akan solat hari raya seperti sunat zuhur juga. Solat macam sunat zuhur je. Allahu Akbar, tak ada takbir 7 kali lah. Itu sekurang-kurang sunat. Sekurang-kurang sunat. Baik, itu sekurang-kurang sunat. Buat macam tu je. Dan yang akmalnya, yang lebih sempurna, ini yang kita nak. Kalau pandai buat yang ini, bahawa ditakbirkan pada rakaat yang pertama 7 kali, kemudian daripada takbiratul ihram, selepas daripada takbiratul ihram, takbir pula 7 kali. Takbir 7 kali. Dan doa iftitah, maknanya selepas daripada ataupun kemudian daripada doa iftitah, maknanya 7 kali takbir ni selepas daripada takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selepas takbiratul ihram tu baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai habis lah. Itu sunat. Dan dahulu daripada membaca a'udzubillahi minasyaitanir rajim, selepas daripada baca takbir doa iftitah, baru takbir Allahu Akbar 7 kali. Tempat dia selepas daripada takbiratul ihram
dan juga selepas daripada doa iftitah. Takdir kata selepas daripada takbiratul ihram, Allahu akbar, tu imam tak ingat baca Fatihah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? Tak sunat lah baca takbir 7 kali. Apabila sudah dibaca Al-Fatihah. Tapi orang kita ni, dia tak boleh. Bukan tak boleh, ni minta maaf sebut, kerana kita belajar je. Tu imam Bismillahirrahmanirrahim, dia tegur Subhanallah. Dia tegur lah. Dia buat hal lah. Tu imam teringat, aku tak takbir 7 kali. Orang tegur belakang, adakah sunat dia ulang balik? Tak sunat dah. Dah tak sunat. Sebab itu apabila imam selepas daripada takbiratul ihram sembahyang raya tu, dia dah baca Al-Fatihah dah, tak payah tegur. Tegur pun buat habis radio je. Sebab apa? Sebab kalau imam undur balik takbir 7 kali, hukum makruh. Hukum makruh. Rakaat kedua tu rakaat lain. Ni rakaat pertama. Rakaat kedua, yang tu 5 kali. Dia buat 5 kali yang tu. Salah. Ini tak salah. Ini takbir pertama, terlupa baca Fatihah, maka tak perlu tegur lah. Sebab kalau ditegur, ulang balik, solat jadi makruh. Makruh tak cantik lah. Biar tinggal macam tu. Pernah berlaku satu tempat, imam macam tu lah. Imam macam tu, makmum tegur belakang. Makmum tegur tu dia baru teringat, aku lupa. Kita takbir, dia teringat lah. Dia tak takbir lagi, dia baca habiskan Fatihah, dia baca surah. Kata selepas baca surah tu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masjid ni bukan surah, berlaku Allahu akbar. Makmum tu ingatkan tu imam rokong lah makmum. Rupa-rupanya tu imam ganti takbir 7 kali tadi. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana. Ada yang dah rokok pula, yang tu tengah-tengah macam tu pun, tak tahu nak buat apa. Buat apa aku ni? Rokok kan? Tak berdiri kan? Ni minta maaf sebutlah. Tu imam, tu imam yang tak belajar, dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi macam tu. Sebab tu apabila imam dah baca Fatihah, tak payah tegur. Tak payah tegur sebab dia telah melepasi tempat dia. Apabila melepasi tempat dia, maka sudah tidak disunatkan untuk takbir 7 kali. Tak sunat lah. Habis dah, luput dah. Saya pun pernah berlaku kat saya sendiri kan. Sebelum daripada solat tu bagi tahu. Rakaat pertama tu lupa. Ni kerja Allah Ta'ala, lupa. Kita orang biasa ni lupa. Lepas tu rakaat kedua tu okey lah. Maknanya buat 5 kali. Lepas solat tu, macam tak raya kita tahun ni ustaz. Saya kata kenapa? Macam tak raya. Oh, dia kata kita tak takbir 7 kali tahun ni. Dia kata, kata cepat sikit sudah. Apa masalah? Nak sebutnya orang ni tuan-tuan tengok kan. Benda sunat sebegitu dia prihatin. Tapi kalau benda wajib, benda rukun ni, cuba dengar cuba baca Fatihah. Tak boleh ustaz. Tapi kalau bab sunat ni dia tekan sangat. Dah lupa nak macam mana. Terserahlah kepada Allah Ta'ala. Dan benda itu dimaafkan, tak ada masalah lah. Sebab benda sunat, bukan benda rukun. Kecuali benda rukun, itu lainnya. Tak boleh ganti lah. Dia tak ada masa ganti, tak ada tempat untuk diganti lah. Jangan pula ganti rakaat kedua. Jadi 5+7 jadi 12 kali. Jangan. Makin pening makmum. Pening makmum. Jangan buat macam tu. Dah luput-luput macam tu. Dah luput-luput. Okay.
Maknanya dah takbir 7 kali dan diselangi, ya. Dia selangi. Maknanya antara takbir itu, takbir 7 kali, di antara 2 takbir diselangi dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bermakna takbir 7 kali, bacaan zikir subhanallah ini 6 kali. Sebab dia menyelangi antara 2 takbir. Bermakna takbir yang akhir sekali, yang ke-7 dah tak ada takbir dah lepas tu. Dah nak baca. Di setengah orang baca lagi. Tak payah baca dah. Tak sunat. Baca pun jadi makruh. Makruh ni benda tak cantik lah dalam solat. Kita lakukan benda tak cantik. Lepas daripada tu baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim ni, tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita nak baca Fatihah dalam solat disunatkan kita baca. Disunatkan baca a'udzubillah sampai habis pada tiap-tiap rakaat. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Sunat baca. Tak baca rugi lah. Dan pada rakaat yang kedua, dan pada rakaat yang keduanya, kedua daripada 2 hari raya, 5 kali, kemudian daripada takbir qiyam, bangun daripada sujud. Rakaat yang pertama itu kita bangun kepada qiyam, Allahu Akbar. Jangan angkat tangan, tak payah angkat tangan dah, takbir je. Takbir dengan angkat tangan tu sama lah Ustaz? Tak sama. Takbir Allahu Akbar. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ceramah, takbir ada? Tak ada. Takbir Allahu Akbar. Orang sebut macam tu. Orang tak kata takbir. Anda angkat tangan. Dia angkat tangan itu benda lah lain, ibadat yang lain. Dalam kita bangun daripada rakaat yang pertama tu, tak sunat angkat tangan. Hanya sunat menyebut takbir Allahu Akbar. Sunat sahaja. Baik, takbir 5 kali itu lain daripada sebutan takbir yang daripada kita naik daripada sujud kepada qiyam, rakaat yang kedua. Lain daripada takbir itu. Baik. Seperti baik. Dan sunat dan pada rakaat yang kedua 5 kali, kemudian daripada takbir qiyamnya, dahulu daripada membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sama juga. Rakaat kedua pun maknanya sebelum daripada a'udzubillah tu, kita takbir dulu 5 kali. Lepas tu baca a'udzubillah untuk baca Fatihah. Disunatkan. Dan sunat angkat 2 tangan. Sunat angkat 2 tangan pada segala takbir yang 7 dan yang 5 itu, seperti yang diangkat pada takbiratul ihram juga. Takbiratul ihram kita angkat macam tu. Takbir 7 kali rakaat pertama dan 2 kali rakaat yang kedua. Bagi solat raya ni pun sunat angkat macam tu lah. Yang kita pernah sebut, Nabi angkatlah, Nabi rafa'a yadaihi, Nabi angkat kedua tangannya, hazwi mankibaihi, membetuli 2 bahu. Kata Imam Syafi'i di sini, ini membetuli 2 bahu. Kata Imam Malik di sini, ala kulli hal Nabi angkat. Letak kat mana? Terpulang. Hanya kita Syafi'i di sini, Maliki di sini. Letaknya di mana? Letaknya di antara pusat dan juga dada. Itu bagi mazhab kita Syafi'i, mengikut riwayat Imam Nawawi. Nabi letak di sini. Tahta sadri fawqa surrah, bawah dada, atas pusat. Yang kita tengok orang kat sini ni, itu mazhab lain. Ala kulli hal Nabi letak. Nabi tak lepaskan. Nabi tak lepaskan tu. Nabi letak. Hanya mazhab kita Syafi'i kat sini. Yang mazhab sini, ini kat sini. Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Kat sini. Oh, saya taklid Ustaz. Oh, taklid. Orang tak taklid ni, saya nak tanya satu je. Kitab Imam Syafi'i ada berapa buah kat rumah? Adalah 1-2 buah Ustaz.
Kita Imam Malik, oh satu pun tak ada ustaz. Kita taklid apa ni? Siapa ajar kita taklid? Kita tak ada. Maknanya tak boleh taklid. Kalau tak erti, dia kena pandai. Orang alim baru boleh taklid. Orang tak pandai macam kita ni, kita ikut satu dah lah, kecuali dalam masalah tertentu. Dan Nabi angkat tangan waktu takbiratul ihram, nasyara asabi', Nabi renggangkan macam tu lah. Nabi renggang macam tu, angkat macam tu. Sunat. Dan sunat membaca antara tiap-tiap dua takbir. Sunat membaca antara tiap-tiap dua takbir. Kita sebut tadilah antara dua takbir yang 7 dan yang 5 itu baca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Jangan pakai Allahu akbar yang ni. Ni Allahu akbar zikir yang ni. Yang tu Allahu akbar sunat yang lain. Takbir yang disunatkan. Lain daripada wallahu akbar. Pada kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sunat dibaca kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Ini sunat sebab mengikut sunnah Nabi. Ni Nabi buat ni. Sebab tu kalau kita pergi sembahyang raya mana-mana pun surah ni dia baca. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi. Ini surah yang warid Nabi baca dalam hari raya. Atau kalau tak ingat, bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah dia. Kalau tak ingat juga ustaz, baca qul huwallah lah. Tak ingat, tak payah baca. Kalau tak ingat sangat ni bagi imam ya, bagi sembahyang jemaah. Bagi kita makmum tak payah baca lah, cukup dengan imam. Dan pada rakaat yang kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Maknanya kalau rakaat pertama baca sabbihis, rakaat kedua baca hal ataka hadithul ghasyiyah. Kalau rakaat yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua baca qul huwallahu ahad. Ini warid daripada Nabi. Sama juga masalah solat sunat fajar yang Nabi sebut rakaat fajr. 2 rakaat fajar khairum min dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata ulama, solat yang selepas bacaan Fatihahnya dibaca qul ya ayyuhal kafirun. Dan juga rakaat yang kedua selepas Fatihah dibaca qul huwallahu ahad. Maka solat subuh yang sebegitu, yang mengikut sunnah Nabi, maka dia akan dapat apa yang Nabi sebut khairum min dunya wa ma fiha. Kalau baca Fatihah saja, kuliah tak baca, kuranglah sikit, kurang sedikit. Maknanya bacalah Fatihah. Sebab tu orang Islam ni, kita orang yang buat ibadah, insya-Allah Allah Ta'ala bagi kita kekayaan. Walaupun kat dunia mungkin tak kaya, tapi insya-Allah di akhirat kita kaya. Sebab solat subuh pun, solat sunat fajar subuh pun, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut lebih baik daripada dunia. Dunia dan wama fiha, dan barang yang ada dalam dunia. Barang yang ada dalam dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan, orang berebut nak. Naiknya 20% ya. Paling habis manusia seluruh dunia. Bukan Shah Alam je, bukan Seksyen 26 je pening, seluruh dunia pening. 20% je naik. Milik kita, seandainya Allah Ta'ala sebut solat 2 rakaat fajar itu khairun, lebih baik. Itu sisi Allah Ta'ala. Tapi solat sunat tadilah, solat sunat fajar yang kita baca selepas daripada Fatihahnya qul ya ayyuhal kafirun, ni kata tuan-tuan guru. Dan juga selepas daripada rakaat yang kedua daripada Fatihah kita baca qul huwallahu ahad. Maka dia akan dapat sebegitulah ganjarannya. Dan sunat membaca 2 khutbah. Sunat baca 2 khutbah. Khutbah sunat je, sunat hari raya ni. Khutbah hari raya hanya sunat.
Bukan fardu, bukan rukun macam khutbah Jumaat. Sebab itu kalau tak nak baca khutbah tahun ni pun boleh. Contoh, Tok Imam kata, saya nak balik awal tahun ni, lepas solat nak balik terus, ada emergency, tak payah baca khutbah. Tak apa, boleh. Tapi jangan buat. Terkejut ambil makmum. Kenapa ni Ustaz? Tak takbir 7 kali tu pun rasa macam tak raya dah. Apatah lagi tak baca khutbah. Walau orang baca khutbah, dia tidur. Bukannya dengar mana pun. Duk main WhatsApp lah, apa lah. Tapi kalau orang tak baca, kenapa tak baca? Sunat je. Solat air raya ni sunat sahaja baca khutbah. Sunat. Saja gianya baca dah. Baca. Nah, itulah yang kita amalkan. Ni kita sekadar tahu saja. Jangan buat. Maknanya jangan tak baca khutbah lah, walaupun hukum sunat sahaja. Dan sunat membaca 2 khutbah kemudian daripada sembahyang 2 hari raya. Jika disembahyangkan akan keduanya, kan kedua hari raya itu dengan berjamaah. Bila sunat? Apabila kita lakukan 2 solat hari raya itu berjamaah. Kalau sembahyang seorang, tak sunat baca lah. Bermakna solat hari raya ni boleh kita lakukan seorang-seorang diri, tak ada masalah. Apabila buat seorang diri, maka tidak disunatkan baca khutbah. Kalau tak baca khutbah, siapa nak dengar? Kecuali kita berjemaah dengan anak bini kita, tu lain. Tahun ni kita buat kat rumah je lah. Contohnya baca isteri kita, anak kita, anak saudara kita, panggil jiran-jiran, saya nak buat air raya kat rumah tahun ni, sembahyang raya je, datang rumah saya. Kita baca khutbah, tak apa, boleh. Buat seorang tak boleh. Bermula syarat 2 khutbahnya itu seperti syarat yang pada 2 khutbah Jumaat juga. Apabila kalau kita baca, walaupun dia sunat, apabila baca khutbah, maka syarat sah khutbah sama seperti syarat sah khutbah 2 Jumaat. Maknanya kena ada lafaz perkataan Alhamdulillah. Rukun-rukun khutbah tu lah. Rukun khutbah ni setengah orang ni tercicir lagi ni rukun khutbah pun tak berapa ingat. Berapa rukun khutbah? Tiap-tiap Jumaat tu datang. Berapa rukun khutbah? Agak-agak kalau ada kertas tu tulis, boleh tulis. InsyaAllah boleh. Orang mustautin, dia nak 40 Jumaat, mustautin 40 ni wajib dengar khutbah. Wajib dengar yang mana? Rukun khutbah tu wajib dia dengar. Wajib dengar yang 40 orang. Rukun khutbah. Satunya rukun khutbah dia sebut Alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala. Yang keduanya selawat atas Nabi. Yang ketiganya pesan takwa, ittaqullah, paling-paling kurang kena ada itu. Dan yang keempatnya baca satu ayat daripada ayat-ayat Quran. Kena baca satu ayat daripada ayat-ayat Quran. Contoh qul huwallahu ahad, cukup kan? Dalam khutbah. Yang afdalnya baca yang 3 ni, dia 2 khutbah ada. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Alhamdulillah, selawat Nabi dan pesan takwa. Khutbah pertama, khutbah kedua, 2 ni wajib kena ada. Yang keempat iaitu baca ayat daripada ayat Quran. Ini yang afdalnya dalam khutbah yang pertama. Dan yang kelimanya, rukun yang kelima, dia ada 5 rukun sahaja, iaitu doa bagi orang muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu wajib rukun khutbah. Baik. Waktu orang baca doa dalam khutbah tu, sunat angkat tangan, sunat. Tetapi tidak disunatkan angkat suara. Sunat angkat tangan. Imam baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Sunat. Yang tak sunatnya amin, amin. Jadi meratai bising yang tidak disunatkan. Kalau nak amin pun amin pelan-pelan, setakat kita.
Amin. Amin. Setengah orang semangat, Tok Khatib dah habis baca khutbah tu, takbir. Ada juga macam tu. Ni ada satu tempat, tu imam, dia semangat lebih. Saya tanya kenapa tu imam buat macam tu. Oh, saya semangat Ustaz. Oh, semangat tu tengok tepat juga. Ni khutbah Jumaat ni, bukan khutbah nak pergi perang ni. Khutbah Jumaat je baru. Kena jaga. Oh, dia takbir. Takbir. Oh, orang lain yang kaki takbir ni, Allahu Akbar. Kejut kita. Ingatkah apa benda? Ni tak pernah pergi di masjid sekali kena. Allah. Ini tu semua tidak disunatkan. Tidak disunatkan sebab dia boleh mengganggu. Boleh mengganggu. Sebab tu ucap amin tu boleh, tetapi jangan meninggikan suara. Itu yang tidak dibolehkan. Tinggikan suara tu tak boleh. Bukan kata ucap amin tak boleh. Meninggikan suara, angkat suara tu tak boleh. Dimakruhkan angkat suara. Dan sunat mandi pada 2 hari raya. Sunat mandi sama ada nak pergi semayang raya ke, tak nak pergi ke, sunat mandi raya ni. Apabila sunat mandi, maka ia dikira ibadah, maka kita kena niatlah. Sahaja aku mandi sunat Idul Adha, sahaja aku mandi sunat Idul Fitri. Niat dapat pahala. Dan masuk waktunya, waktu mandi daripada tengah malam, pukul 12 malam. Maghrib tu isytihar nampak anak bulan raya, masuk tengah malam sunat mandi. Dan tetapi mandi kemudian daripada fajar itu afdal. Yang paling afdal mandi selepas daripada fajar. Afdal. Dan sunat menghiasi dirinya. Sunat menghiasi dirinya, diri seorang padanya pada hari raya. Sunat kita hiasi diri, kita cantikkan diri pada hari raya dengan mengerat kuku. Sunat kerat kuku, potong kuku tu sunat. Ada orang suka simpan kuku ni. Dia kerat, dia potong kelingking, dia simpan. Dia simpan kat siapa, Allah Allah. Dia kata nak buat garu telinga Ustaz, telinga gatal, garu. Ikutlah pulang. Tak boleh lah pada sunat tu. Dan bercukur. Bercukur maknanya buang segala bulu-bulu yang disunatkan kita buang. Bulu yang disunatkan kita simpan, iaitu janggut dan jambang. Kalau ada jambang, ini sunat disimpan. Lain daripada bulu 2 tu, semuanya sunat dibuang kalau ada. Termasuk misal sunat dibuang, bulu ari-ari sunat dibuang, bulu ketiak sunat dibuang, bulu betis jangan, makruh. Sampai ke bulu betis juga jangan. Bulu ari-ari itu kadang-kadang 4 tahun, tuan-tuan tak cukup-cukup. Oh, boleh buat pilihan raya. Ni dia bulu tu bulu tempat syaitan, di sini tempat malaikat. Sebab itu makruh kita buangnya. Kita buang. Dalam setengah kitab saya pernah jumpa, tapi lupa kitab tu. Kitab apa? Sunat kita simpan jangan lebih daripada segenggam. Ini kata setengah dalam kitab. Jangan. Tapi orang Arab dia itu mungkin dalam perbahasan mazhab dia. Tapi dalam ulama-ulama kita, dia sekadar segenggam macam tu. Lebih tu potong. Sunat. Misal ni pun sama, buang. Buang. Sebab apa? Sebab misal ni kalau dalam bab ambil wudu, dia tak maaf. Walaupun tebal sekalipun, tak maaf. Wajib kena masukkan air dalam kulit, kena sampaikan. Sebab tu orang ada misal, simpan lah. Tapi ingat masa ambil wudu, yang ni kena prihatin sikit. Nah, letak wudu tak sah. Wudu tak sah, solat tak sah. Solat tak sah, hukumnya sama dengan tak solat.
Orang tak solat ni masuk neraka. Itu masalah. Akhir sekali dia pergi kat situ. Sayyidina Ali diriwayatkan dia suka cukur rambut. Orang tanya kenapa, dia kata aku takut dengan sebab rambut aku masuk ke neraka Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab mandi wajib tak sah kalau kita tak cakna sangat pak rambut. Rambut panjang tapi mandinya macam cowboy, mandi wajib. Yang tu tak sah. Dia kena yakin, kena selati habis, dia masuk ke kulit kepala. Mandi wajib. Itu wajib mesti. Janggut-janggut ni pun sama wajib. Kalau yang tebal ke nipis ke tak lebat mandi wajib, dia tak maaf semua. Wajib. Tapi kalau buat wuduk, janggut dimaafkan kalau tebal. Misal tidak dimaafkan sama sekali. Wajib kena sampaikan air. Wajib. Buang bulu yang disunatkan buang, kita buang. Dan menghilangkan bau yang keji-keji pada badannya. Buang bau yang keji-keji sebab tu sunat mandi. Dan pada pakaiannya, pada pakaiannya pun kita pakai pakaian yang wangi, maknanya yang tidak ada kekejian pada pakaian. Dan pada majlisnya, pada majlis hari raya itu pun kita buang benda-benda yang keji, jangan ada benda keji. Dan setengah daripadanya sikit. Dan setengah daripadanya sunat, iaitu dan setengah daripada sembahyang sunat, iaitu sembahyang sunat mutlak. Ni sunat mutlak, ni sunat. Solat sunat mutlak ni lah yang dipanggil solat sunat yang tidak ada waktu dan solat sunat yang tidak ada sebab. Nak buat bila-bila boleh, kecuali waktu tahrim. Contoh, solat sunat tasbih, itu dipanggil solat sunat mutlak. Tasbih ni bukan tertentu buat pada malam, siang hari pun boleh buat. Lepas zuhur boleh, lepas maghrib boleh, lepas isyak boleh. Dia panggil solat sunat mutlak. Dan sunat wuduk, ini sunat juga kita buat. Solat sunat wuduk ni sunat yang tak berapa kita buat ni, solat sunat wuduk. Dan sunat tahiyatul masjid, sunat naik ke masjid. Selepas daripada naik masjid, ada sunat tahiyatul masjid, sunat juga kita buat. Dan sunat tahajud, dan sunat tasbih, dan sunat tarawih, dan sunat gerhana, dan sunat istikharah, dan lainnya. Banyak lagi lah sunat-sunat. Tak ada nak beritahu. Tuan-tuan insya-Allah kita tahu dah sunat. Maknanya ni segala sunat-sunat yang dituntut bagi kita buat. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan jangan tinggal daripada solat sunat wuduk. Maknanya kalau tak pernah buat sekali. Biar kita termasuk dalam orang-orang yang pernah melakukan sunnah. Termasuk solat sunat wuduk ni lah. Solat sunat wuduk ni lah yang Nabi Isra Mi'raj, Nabi nak masuk syurga tu, dibawa masuk ke pintu syurga. Sampai di pintu syurga tu, Nabi dengar terompah. Dan terompah tu dia kena terompah. Bunyi terompah tu Nabi kena. Iaitu terompah Bilal bin Rabah. Selepas daripada Nabi naik ke langit, Nabi turun, Nabi tanya Sayyidina Bilal, apakah ibadah yang mendahului kamu dalam syurga daripada aku? Mu masuk syurga dulu, sepatutnya aku, tapi mu, apa amalan kamu? Nabi tanya. Maka Sayyidina Bilal kata, aku tidak lakukan sesuatu kecuali selepas daripada berwuduk, aku menunaikan solat 2 rakaat, iaitu solat sunat wuduk. Nabi tak ajar mu ambil wuduk, solat sunat wuduk, tak. Ini ijtihad dia panggil. Ijtihad Bilal bin Rabah. Sebab tu ijtihad boleh. Tapi syarat orang tu mesti sampai kepada peringkat mujtahid. Tak lagi dah. Kita berhenti pada kata dah setengah daripadanya sembahyang sunat. InsyaAllah kita berhenti di situ. Sambung kuliah yang akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lemah saya bangsakan pada diri saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.